Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah man ba'da. Allahumma rahmana bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah pertamanya dan selamanya syukur banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni Allah Subhanahu Wa Taala masih izinkan kepada kita semua untuk bertemu dan juga meneruskan kembali pengajian kita ataupun pelajaran kita dalam ilmu tajwid. Dan alhamdulillah pada minggu yang lepas kita telah pun mempelajari tentang tajuk hukum nun dan juga hukum mim. Di mana pertamanya kita belajar tentang hukum nun dan juga mim yang bertasydid. Okey, hukum nun dan juga mim yang bertasydid, bersabdu lah, senang orang kita panggil bersabdu. Di mana apa yang wajib bagi kita lakukan adalah bila baca pada dua tempat tersebut, tak kisah. Contohnya macam ada tadi, bukan tadi, tak ingat berapa, ada satu orang baca, dia baca surah Al-Masad, tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hamma tu mim bersabdu tu. Jadi kat situ banyak orang baca hammalatal hatab, hammalatal hatab. Dia touch and go je. Tak ada. Sepatutnya pada nun ataupun mim yang bersabdu mesti kena bagikan hak yang sepatutnya. Itulah kadar gunnah yang paling sempurna. Kemudian kita dah masuk kepada hukum mim pula. Okay, minggu lepas kita belajar juga tentang hukum mim, di mana hukum mim terbahagi kepada 3 bahagian. Tuan mana? Baik, yang pertama adalah mim yang sukun, kemudian bertemu dengan mim yang berbaris, di mana hukum dia adalah dinamakan sebagai idgham. Idgham, mim pertama dengan mim dengan idgham. Belum tu kita dah belajar dah idgham mutamathilain. Samalah, benda yang sama je. Tapi pada waktu tajuk idgham mutamathilain yang kita belajar sebelum ni, dia merangkumi semua huruf yang ada dalam Quran. Kena ingat, semua huruf idgham mutamathilain yang hanya ada dalam Quran sahaja. Jadi kita tak bolehlah nak reka-reka sendiri. Contoh orang tanya, kalau Zai mesti bertemu Zai jadi macam mana? Memanglah secara logiknya kita boleh jawab lah, kalau Zai bertemu Zai idgham jugalah. Tapi dalam Quran tak ada kan. Jadi tak perlu kita nak fikir benda tu. Ada paling-paling pun kalau huruf halqum yang ada ha dengan ha, ain dengan ain, itu ada dalam Quran. Itu kalau ada kita boleh tunjuk contoh. Kalau tak ada kita susah nak buat contoh. Yang kedua, hukum mim yang sakinah mim sukun bertemu dengan huruf ba, di mana hukumnya adalah ikhfa. Ada kata ikhfa syafawi. Ikhfa pun dah cukup dah. Okey dah, ikhfa pun dah faham dah. Sebab apa? Kita nak ikhfakan, sembunyikan mim tersebut sebelum kita sebut huruf ba. Cuma dia ada sedikit nilah hukum ikhfa di sini, kita ada sedikit perbincangan bagaimana kita nak condition kita punya bibir, nak buat macam mana dan apa sejarah asal usulnya. Kalau ada pandangan yang selain daripada tu, kita dah belajar pada minggu yang lepas. Dan yang ketiga, hukum izhar, di mana huruf mim yang sukun bertemu dengan selain daripada mim dan juga ba. Lalu kena ingat, walaupun bertemu dengan selain daripada mim dengan ba, di sana masih juga terdapat huruf yang sama semakhraj dengan mim, iaitu fa dan juga waw. Perlu kita berhati-hati supaya bila baca mim mati bertemu fa, mim mati bertemu waw, kita tak baca sama ada idgham ataupun ikhfa. Itu kena hati-hati. Okey, baik. InsyaAllah malam ni kita nak masuk kepada tajuk yang berkaitan dengan hukum nun pula. Hukum nun pula. Nun sakinah, okey, semua orang tahu. Nun sakinah adalah nun yang matilah, nun mati. Man contohnya hukum nun mati, in nun mati, an, lan, semua tu hukum nun mati. Dia terus masuk kepada tanwin. Sebab tanwin ni kadang-kadang ada orang tak faham, ada orang tak tahu tanwin. Baik. Tanwin ni adalah itu disebut apa tahu? Tanwin ialah nun sakinah yang diletakkan oleh orang Arab di akhir kata nama. So, nak faham di sini pertama, tanwin ni dia hanya masuk pada isim saja, kata nama aja. Kata fi'il, kata kerja, kata huruf, kata hubung, tanwin tak ada. Jadi tanwin ni hanya ada pada kata nama sahaja. Satu. Kalau boleh tambah sikit lagi, dan tanwin akan berlaku pada kata nama
yang tidak ada alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif tu al-al tu lah. Contoh macam mukminun. Satu orang mukmin beriman, kita panggil mukminun. Kalau satu orang lelaki perempuan beriman, kita panggil mukminatun. Kalau orang perempuan beriman. Kalau ada alif lam, al-mu'minu je. Dia tak ada mukminun dah. Dia jadi al-mu'minu. Al-mu'minatu. Dia hilang tanwin. So tanwin ni dia hanya berada pada kalimah yang single, sorry lah bukan kata single sangat, yang bebas daripada alif lam, dan dia hanya masuk kepada isim ataupun kata nama sahaja. Okey. Dan dia dibunyikan ketika wasal. Yalah, bila kita baca baitun, ada bunyi baitun apa-apalah, baitun fi dan sebagainya. Tapi waktu waqaf tanwin mana-mana pun takkan berbunyi. Tak kisahlah dari atas pun tak bunyi, bawah tak bunyi, depan pun tak bunyi. Okey, kecuali ma'iwat tu dia bunyi tapi bunyi cara lain. Okey. Tak apa, itu kemudian kita belajar. Dan baris tanwin ni mesti berganda. Tapi kena ingat satu je. Tanwin adalah sebenarnya dia ada nun lah. Dalam tanwin ni dia ada huruf nun yang mana berada di hujung kalimah isim, yang biasa orang Arab sebut. Tapi dalam percakapan bunyi tanwin. Dari segi tulisan, orang tak boleh nak tulis nun. Sebab contohnya katalah baitun. Macam ni kan. Aliman contoh. Aliman, dia eja je macam ni. Dia eja je ada nun macam ni. Aliman. Okay. Jadinya, orang kalau berhenti waqaf, orang akan waqaf dengan aliman juga. Sejujurnya, sebetulnya bukan waqaf pakai aliman. Waqaf kena alima. Jadi lain bunyi dia. Kalau tulis nun, maka rosak jadi perkataan tu. Begitu juga rahimun. Kalau waqaf, jadi rahimnya sepatutnya. Tak jadi rahimun pun. Tapi kalau tulis dengan nun, maka rosaklah perkataan tu. Begitu jugalah dengan baitin. Sepatutnya baitin tanwin. Kalau tulis nun, maka orang akan berhenti dengan nun. Sebab tu tanwin, dia berbeza baris dia daripada biasa. Sebab tu kena tahu tanwin dengan nun, walaupun sama di sudut bunyinya, tapi rupanya lah lain. Tak boleh perkataan tu tulis dengan nun. Kena letak tanwin bagi memudahkan bacaan. Tetapi tanwin dengan nun adalah membawa hukum yang sama. Okey, tanwin dan nun membawa hukum yang sama. Cuma nun ni kita nampak nun mati. Tanwin ni kita tak nampak dalam tu ada nun mati. Sebab tu ada setengah orang, okey, moga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan beliau lah. Ada seorang student saya ni, kan kita ada satu hukum apabila tanwin jumpa dengan hamzah wasal kan, dia panggil apa, hukum nun iwad ke apa, kita hidupkan nun tu bagi bawah kan. So, ada satu orang hamba Allah ni 2 tahun saya ajar dia, sampai hari ni orang Kedah kata sampai lah tak faham-faham. dia fikir macam mana ustaz boleh kata ada nun tang tu, saya tak nampak pun ada nun tang tu. Saya kata memanglah tak nampak. Carilah sampai petang, sampai malam pun takkan nampak nun tang tu. Nun tu diduduk dalam tanwin. Nun tu diduduk dalam tanwin. Bila sebut tanwin, aliman, ada nampak nun tu. Bunyi. Dia kata kena dengar bunyi. So bunyi nun yang mati itulah kita kena ubah baris dia. Tukar baris dia jadi baris kasrah. Daripada sukun tu jadi kasrah. Itu pun satu hal juga. Kadang-kadang kita kena betulkan balik. Ada ustazah mana tu duk ajar. Tambah nun. Saya kata, kalau kita tambah nun, maknanya kita dah tambah satu lagi huruf. Nun tu dah ada dah. Nun tu dalam tanwin tu dah ada dah. Nak tambah apa lagi? Kan? Tambah nun kasrah. Jadi kalau rahimun jadi rahimun ni. Dah tambah. Kadang-kadang istilah tu pun kena hati-hati supaya orang faham dengan baik. Kita hidupkan nun yang sukun dengan kasrah. Okey, baik. Tak apa, itu bukan tajuk untuk malam ni. Tajuk kita adalah nak cerita tentang bahawa kita ada tanwin dan juga kita ada hukum nun mati. Baik, nak cerita tadi. Baik, di bawah tajuk ni kita ada 4 hukum. Di bawah tajuk nun mati, nun sakinah dan tanwin kita ada 4 hukum. Pertama adalah izhar, kedua idgham, ketiga iqlab, dan keempat adalah ikhfa. Kalau ada rezeki malam ni habiskan semua. Boleh ke mama? Tanya mama. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. InsyaAllah. Mama kata boleh. Mama selaku pemegang rekod 7 series kata boleh. Kalau yang 6 series kata tak boleh ni. InsyaAllah. Minta maaf pula. Okey, baik.
Pertama, kita ingat hukum bawah nun sakinah ni ada 4. Itulah izhar, idgham, iqlab dan juga ikhfa. Tadi kata, saya belajar 5 lah Ustaz. Memanglah. Bawah idgham ni ada 2. Idgham bi gunnah dengan idgham ma'al gunnah. Tapi still bawah tajuk idgham. Okay. Pertama, apa itu izhar? Kita dah baca sebelum ni. Izhar artinya jelaskan huruf tersebut. Lalu nak jelaskan huruf apa? Kita nak jelaskan huruf nun tu lah. Kita sekarang ni hukum nun ni dan juga tanwin ni, kita nak jelaskan bunyi nun tu dan juga bunyi nun dalam tanwin tu. Bila sukun. Artinya, bila kita baca pada ayat ni, kita nak kena bunyikan nun tu bagi sempurna, bagi elok, bagi cantik. Kalau kata izhar, jelaskan dia tanpa ada sebarang unsur idgham atau ikhfa ke dalam huruf yang selepasnya. Itu masuk izhar. Masuk izhar adalah jelaskan bunyi nun tu sejelas-jelasnya tanpa ada sebarang unsur ikhfa atau idgham ke dalam huruf yang selepasnya. That's why bila kita sebut begitu, maknanya adalah bainiyah tu. Ataupun sebahagian orang kata tawassut tu. Yalah, sebahagian buku kata tawassut tu. Itulah bunyi sebenar izhar. Jelaskan bunyi nun. Dan saya kurang setuju bila orang tanya, izhar ni ada dengung tak? Tak ada. Izhar tak ada dengung. Tak boleh cakap macam tu. Sebab kalau izhar tak ada dengung, hilanglah nun punya dengung. Bila hilangkan dengung daripada nun, kuranglah sifat dia. Habislah sifat dia. Kan kita belajar sebelum ni kan, sifat yang ke-8 iaitulah gunnah. Mesti ada pada 2 huruf ni, mim dan juga nun. Membuang gunnah daripada nun berarti menidakkan sifat yang ada pada nun. Seharusnya kena ada gunnah. Gunnah tu ada, cuma tak banyak lah. Itu dia kena tahu. Gunnah ada, cuma tak banyak macam gunnah pada idgham. Tak banyak gunnah macam ada gunnah pada ikhfa, tak banyak. Cuma gunnah dia tetap ada sebab dia hukum izhar. Jadi bila baca kenalah an siratal ladzina an'am ada sampai ke hidung, an'amta alaihim. Sebab tu kena bunyi dengung dia. Cuma jelaskan an, tak ada unsur masuk ain pun. Tak ada ikhfa belakang huruf ain pun tak ada. Dia hanya jelaskan bunyi nun tu bagi sejelas-jelasnya. Okey. Baik. Jadi bilakah kita nak bunyikan nun, nak jelaskan bunyi nun tu adalah apabila nun mati ataupun tanwin berlaku sebelum huruf-huruf halqum. Sebelum huruf-huruf halqum. Jadi siapa yang masih ingat huruf-huruf halqum, kita semua ada 6 huruf, iaitu halqum bawah, halqum tengah, halqum atas, atau halqum dalam, halqum tengah, halqum ke hujung. Kesemua-semua tu adalah merupakan huruf-huruf halqum. Pertama hamzah, ha, ain, kha dan juga ghain. So ke-6 huruf ni semuanya huruf-huruf halqum. Jadi apabila jadi antara sebab lah kalau kita tanya, orang tanya kita kenapa kena izhar? Antara salah satu jawapan yang kita boleh belajar adalah kerana jauh makhraj itu. Makhraj yang jauh antara nun di hujung sana, hujung lidah dengan gusi dengan makhraj yang berada di halqum, lain daerah. Antara jawapan lah. Mungkin kalau perinci lagi jawapan tu nampak macam tak apa nak cantik. Tapi antara jawapan yang kita boleh kemukakan setakat ni adalah kenapa yang tak berlaku ikhfa atau idgham adalah kerana makhraj yang jauh. Satu hujung lidah dengan gusi. Yang lagi satu pula duduk semua kawasan halqum. Sebab tu kita tak baca dengan ikhfa atau idgham. Melainkan hanya dibaca secara izhar. Okey, baik. Yang ni semua contoh-contoh boleh tengok balik lah di buku. Boleh tengok di buku. Pertama nun mati jumpa hamzah, macam mana tanwin jumpa hamzah, ha, jumpa ain, jumpa ha. Semua ni perlu dibaca dengan perlu dibaca dengan jelaskan nun tu. Wan har, alimun, mun hakim. Begitu juga pada huruf ghain dan juga kha. Fasayun ghidu. Min khairin, tanpa ada sebarang ikhfa. Okey, tetapi di sana ada satu imam daripada 10 qiraat, itu salah satu imamnya baca dengan ikhfa pada ghain dan juga kha. Tapi kita taklah. Itulah Imam Abu Ja'far, dia baca kha dengan ghain ikhfa, kita baca dengan izhar. Tak ada masalah. Itu kita hanya untuk pengetahuan sahaja. Okey, baik.
kemudian tanda. Dia ni pun sebenarnya kita dah tahu dah, tapi tak apa. Bagi berkat baca bagi habis. Tanda izhar bagi nun, yang izhar atas nun tu akan diletakkan tanda kepala huruf kha. Kenapa huruf kha? Nanti kita akan belajar. Diambil daripada perkataan khafif, kepala huruf kha tu dibuang titik, dikecilkan, maka diletak pada huruf-huruf yang izhar. Termasuklah huruf nun yang sukun ini. Maka kalau kita tengok atas nun tu ada tanda mati, maka selepas dia tu mesti adalah huruf-huruf yang 6 tadi. Kalau kata tak ada tanda mati tu, selain daripada huruf 6 ni lah. Baik. Okey. Kemudian, kalau tanwin pula, dia adalah baris yang selari. Kita lah sejajar ke selari ke, mesti sama, parallel. Dua-dua tu sama. Kalau atas, dua-dua tu sama, sebaris. Kalau bawah pun sama, dua-dua tu bawah dia selari. Dan kalau kata dhammah pula, dia mesti dhammah dan juga ada nun yang mendakap dia. Dia bukan 69 Ada orang kata 69. Dia bukan 6. Ni nampak ni. Yang merah ni dia bukan 6. Yang merah ni dia adalah nun, tapi nun tu kata balik, dia dakap balik kepada waw yang kecil tu. Dia macam tu. Baris dhammah. Yang kata dhammah untuk tanwin. Dia pakai macam ni lah untuk yang izhar. Okey, nampak So baris-baris, kalau ada orang yang belajar melalui baris, tu boleh cerita macam ni. Saya jumpa ada orang, dia susah nak ingat. Saya susah lah nak hafal hamzah, ha, kha, ain, ra, dia. Susah nak ingat. Banyak benda lagi nak hafal, dia kata. Mana nak hafal? Dia kata, okey je kalau tak nak hafal. Tapi tengok baris lah. Tengok baris. Kalau rajin tengok baris, nampak sama tu, nampak sekian-sekian, terus saja baca dengan izhar. Baca je dengan jelas. Okey, baik. Hukum kedua. Hukum kedua, okey, baik. Sebelum nak masuk hukum kedua dan sebagainya, kalau siapa-siapa ada soalan, silalah tanya. Kan nanti kan, diktator betul dia mengajar. Tak bagi ruang orang tanya soalan. Takut je. Tak, dalam macam Ustaz. Yang tak selari tu Ustaz. Baris yang tak selari. Tak masuk lagi. Oh. So baru izhar, sorry. Kita baru cerita tentang izhar. Izhar ni kalau nak kenal baris tanwinnya adalah selari. Selari. Okey, Ustaz. Baik, sama-sama. Okey, masuk hukum yang kedua, iaitu idgham. Idgham, sebut betul-betul idgham. Jangan duk idgham. Dia macam cok peneram. Dah cok peneram. Ni idgham. Idgham. Dua idgham. Okey, idgham. Baik, definisi idgham kita dah pun belajar sebelum ni, di mana huruf pertama sukun, apabila dibaca dengan sambung maka dia akan masuk kepada huruf yang kedua yang berbaris. Dan idgham, okey, siapa boleh bagi tahu saya? Idgham ada berapa syarat? Berapa syarat? Sama ada kedua-dua huruf tu sah? Oh, mutamatsilain macam mutamatsilain ataupun kalau mim hukum mati idgham syafawi macam tu. Bukan. Nak jadi idgham sesuatu huruf tu, sesuatu hukum tu jadi idgham, mesti kena ada 3 syarat ni. Pertama, sama ada huruf tu sama. Okey. Kedua, sama ada huruf tu datang daripada mutajanisain. Macam yang okey, ataupun mutaqaribain. Ataupun mutaqaribain. Okey. Ada tak siapa-siapa dekat sini yang masih bela-bela? Tahu bela-bela? Bukan bela-bela hantu tu, ni bela-bela, membela. Bela. Apa benda mutajanisai pula? Yang kawai tahu manisai tahu lah nisai. Memang bela lah first time, Ustaz. Sama-sama. Oh, ada ke first time? Angkat tangan nak tengok first time. Oh. Kita ajak sebelum raya lagi, hampa baru nak main ke? Ada yang first time ke? Manalah saya nak tahu. Minta maaf lah banyak-banyak. Okey, tak apa. Saya hurailah sikit lah. Okey. Syarat nak jadi idgham ni mesti kena ada 3. Mesti ada 3 syarat nak idgham. Syarat pertama, mesti huruf yang sama. Huruf yang sama. Dan syarat, okeylah, syarat utama. Kita ada syarat utama, kita ada syarat khas. Syarat utama, huruf pertama mesti mati. Kemudian masuk kepada huruf yang kedua. Itu syarat utama dia. Okay. Syarat khas pula untuk idgham ni, kedua-dua huruf tu pertama mesti kena sama. Itu dipanggil idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain. Mim bertemu mim, ta bertemu ta, dal bertemu dal, waw bertemu waw. Itu dipanggil idgham mutamatsilain, huruf yang sama. Kedua, syarat khas untuk idgham ni adalah mesti mutajanisain.
Apa itu mutajanisain? Iaitulah datang daripada huruf lain tapi makhraj yang sama. Huruf lain. Jangan huruf sama juga. Huruf sama ada mutamasilin. Ni huruf lain. Tetapi datang daripada makhraj yang sama. Itu pun, kena ingat, itu pun kena apa yang ada dalam Quran sahaja. Jangan buat reka-reka sendirilah. Reka-reka sendiri. Oh, Zai mati jumpa sin macam mana? Sorry lah. Benda tak ada dalam Quran. Nak cerita pun tak reti. Mesti apa yang ada dalam Quran saja. Contoh, ta mati jumpa dal. Dal mati jumpa ta. Ta mati jumpa to. Ba mati jumpa mim. Mim mati bertemu ba, idgham apa? Ifat Syafawi. Siapa boleh bagi tahu saya? Ifat Syafawi. Kan? Kalau ba mati bertemu mim jadi apa? Mutaja. Kalau ba mati bertemu mim, idgham kan? Betul tak? Idgham mutaja. Idgham mutajanisain. Kenapa kalau saya terbalik tak jadi idgham? Dia Ifat. Jadi Ifat Syafawi. Okey, siapa agak-agak boleh tolong fikirkan. Padahal datang daripada rumah yang sama, ba dengan mim. Kalau ba mati jumpa mim, ba jadi idgham. Tapi kalau mim mati bertemu ba, mim tak idgham pula ke dalam ba. Agak-agak kenapa? Ikhlaq Ustaz. Tak ada hukum dalam tajwid. Tak ada hukum. Astagfirullah. Adalah Syafawi. Ifat Hukum- Syafawi tapi Hukum dia kenapa elfak lah. Dia hukum mim Ustaz, boleh ulang tak? Mutaja ni sign ni dia huruf yang sama dari segi makhraj. Pertemuan Bukan dua huruf huruf yang sama Dia bukan huruf yang dari sama. segi Kalau kata dari segi makhraj itu tak adalah. Tapi kalau tak boleh kata huruf yang sama, nanti confuse. Huruf yang sama makhrajnya. Tapi sama dia bukan huruf makhraj. yang sama tau. Kena potong ayat tu bagi betul. Jangan jadi Pertemuan dua huruf yang dua makhraj yang sama. bukan pertemuan dua huruf yang datang daripada makhraj yang sama. Pertemuan dua huruf yang datang dari makhraj yang sama. Huruf berlainan lah. Kena intonasi tu kena baca bagi betul. Dulu kawan saya kan, kami duduk kat Madinah dulu. Kat Madinah ni dia tak jual slot-slek. Banyak dulu lah. So kawan saya ni kirim lah dekat orang kampung dia nak main buat umrah. Dia pun tulis, tolong bawakan saya seluar dalam 3 helai. Dalam. Faham tak? Saya baca tadi betul dah kan? Tolong bawakan saya seluar dalam 3 helai. Agak-agak orang Lebih kurang 3 helai lah sepatutnya. Dia punya makna dia. dalam lah 3 helai. Salah baca. Orang sebab dalam 3 helai dia. Dalam 3 helai. orang kampung dia buat main bukit kecil je. Takkan seluar kecil ni je. Dah nak seluar dalam, dia kata dia. Dia kata baca bagi betul. Intonasi dia bagi betul. Lebih kurang. Woi gelak. Okey. Baik. Apa cerita tadi? So huruf berlainan tapi daripada makhraj yang sama. Soalan saya tadi adalah kalau ba mati dulu ba mati dulu. Contohnya macam irkab. Irkab ma'ana. Jadi idgham. Saya tukar sekarang ni. Tukar mim pula mati dulu jumpa ba. Kenapa tak jadi idgham? Kenapa ikhfa? Kenapa ikhfa? Senang cerita. Sebab tu hukum mim Ustaz. Cuba lah. Orang kata apa? Yalah saya tahu dah malam dah ni Ustaz. Kami fikir. Hukum mim bukan hukum. Ni makan apa? Hari ni makan open house. 3 bawah rumah open house. Hari ni kan 38 Syawal. Ada orang buat open house. Tak larat makan open house. Tiba-tiba main malam suruh fikir pula. Janganlah macam ni Ustaz. Tak larat. So, antara salah satu jawapannya adalah mim tu ada satu lagi makhraj yang tak boleh masuk dalam ba tu apa dia? Daripada khaysyum dia lah. Guna. Daripada khaysyum tu lah halang mim tu nak masuk dalam ba. Dan jawapan yang sama jugalah. Tapi contohnya macam apa? Macam ra dengan nun. Ra tak boleh masuk dalam nun. Nun boleh masuk dalam ra. Sebab apa? Sebab takrir tu. Dia macam tu lah. Dia duduk tu lah. Dia ada satu sifat yang halang dia tu. Jadi bila kita bunyikan mim, tarmihim, nak masuk dalam ba tak boleh. Dia kena bunyi gunnah tu. Bunyi khaysyum tu. Sebab tu dia tak boleh masuk dalam huruf ba. Kalau masuk, habislah gunnah tu. Tarmihib bihijaratin. Gitulah jadi. Tak boleh masuk.
Kalau masuk, makna dia berubah. Makna dia pun berubah. Tak ada dalam mim tu. Okey. Baik, apa cerita tadi? Okey, yang ketiga, apa syarat idgham? Mestilah Mutaqaribain. mestilah mutaqaribain. Jadi apa makna mutaqaribain? Dua huruf yang datang daripada makhraj yang berhampiran. Confirm lah huruf lain-lain. Dan nama pemakhraj lain-lain kan? Confirm lah huruf lain. Contoh, tapi tengok. Kena apa yang ada dalam mushaf dan juga riwayat kita lah. Kita baca riwayat Hafs, kita kena ikut riwayat kita. Sebab riwayat lain ada yang idgham walaupun dia tak sama. Okey. Contoh, lam mati jumpa ra. Qul rabbi. Qul rabbi akan baca dengan qur rabbi. Okey. Contoh, nun mati jumpa ra, apa jadi? Contoh, nun mati jumpa lam, min dan ladun, apa jadi? Ilahun. Idgham lah, idgham mutaqaribain lah tu. Min ladun, min jumpa nun jumpa ra. Idgham mir rabbika, contoh mir rabbika. Maka berlakulah idgham di situ, dia panggil idgham mutaqaribain. So sekarang ni kita nak belajar tentang idgham mutaqaribain bawah tajuk idgham pada hukum nun mati. So sekarang ni nun mati sendiri ada idgham. Yang mana idgham nun mati ni ke dalam 6 huruf. Okey, kalau siapa nampak, okey saya nak buat spotlight dulu sebelum saya nak masuk kepada bacaan ni. How to spotlight myself. Nampak? Okey, nampak kedua tangan saya ni? Nampak. Ni tangan apa ni? Tangan Angkat. kanan. Kanan Okey, baik. Jangan tengok tangan gebu pula. Tangan je, jangan tengok jangan ulas jangan ulas benda lain. Okey, saya bahagikan tangan saya ni, sebelah ni ada 2 jari. Sebelah ni juga ada 2 jari. Ni 4 jari lah. 4 jari, bagi 2 macam ni. 2 jari belah ni. Kalau tak boleh buat, jangan nak buat. Kan patah pula jari tu. Jangan duk pelekor. Tahu tak, jangan duk pelekor, jangan duk buat. Mana tak boleh buat, tak boleh buat. Ini kemahiran sebelum lahir buat dah ni. Macam cerita Mok and Mindy je Ustaz. Betul. Mok and Mindy. Nanu. Dulu. Ustaz terang tengok kot Kak Lina. Kalau tengok, nanti bagi tahu. Nanti WhatsApp saya. Orang tengok. Ini dari dalam perut mak kita boleh buat dah. Kalau tak boleh, jangan duk buat. Okey, saya bagi 2 tangan saya. Okey, ni ingat ni tangan kanan. Tangan kanan saya ada 4 jari. Dan ini tangan kiri saya, kita ada 2 jari. Okey. Kenapa saya asingkan tangan kanan dan tangan kiri dan kenapa saya asingkan 2 jari dengan 2 jari belah ni? Okey, pertama, dalam hukum idgham ni kita ada 6 huruf. Kita ada 6 huruf. Kita ambil tangan kanan terlebih dahulu. Tangan kanan saya nak ambil huruf ya, waw, mim dan nun. Boleh Ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Boleh ingat tak? Ya, waw, mim, nun. Jangan alif, mim, nun, waw pula. Lagi kan orang ajar ya, waw, mim, nun, dia alif, mim, nun, waw. Itu benda lain. Itu cerita lain. Cerita lagi bulan 8 ni baru cerita alif, mim, nun, waw. Ni ya, waw, mim, nun. Yang faham lah, yang tak faham tak faham. Okey. Saya asingkan ingat ni ya, waw, mim, nun. Yang tangan 2 kiri pula lam dan ra. Lam, ra. So ya, waw, mim, nun, lam, ra. Okey. Kenapa saya asingkan 2 tangan? Sebab tangan kanan saya, tangan kanan adalah tangan yang mana bila nun mati jumpa 4 huruf ni mesti dibaca dengan gunnah. Mesti dibaca dengan dengung. Tangan ni mewakili tangan dengung. Boleh? Maknanya nun mati jumpa waw, ya, nun mati jumpa waw, nun mati jumpa nun, mim, nun mati jumpa nun, semua ni kena dengung. Okey. Tangan kiri pula adalah nun mati jumpa lam dan ra masing-masing tidak dengung. Tidak ada dengung. Maknanya hilanglah dengung dia. Sepatutnya nun tu kena ada dengung. Tapi bila jumpa dengan 2 huruf ni, kita kena hilangkan nun, maksudnya masukkan seluruhnya dalam huruf yang 2 ni dan hilanglah dengungnya. Boleh setakat ni? Boleh? Okey, baik. Kenapa saya asingkan 2 jari ni? Ataupun kenapa saya asingkan 4 jari ni? Siapa tahu? Kamil dan Nafis. Hafiz. Bagus. Saya asingkan 2 ni adalah yang 2 ya dengan waw idghamnya naqis
Manakala mim dan nun pula adalah idghamnya kamil. Okey, saya pergi ke kamil terlebih dahulu. Sebab kamil yang awal kan. Baik, apa makna kamil? Sempurna. Sempurna. Kenapa apa? Okey, boleh bagi tahu saya, kenapa apa yang dimaksudkan dengan sempurna tu? Dia Kerana masuk wujud kepada huruf tersebut Ha, dan hilang sifat yang nun sebelum tu. hilang semua. Ha, bila nun mati jumpa mim, bila nun mati jumpa nun, hilang semua, masuk semua dalam huruf yang ni. Baik. Kenapa? Okey, yang dua lagi ni namanya naqis. Nun mati jumpa ya, nun mati jumpa waw. Ni nun mati jumpa ya, nun mati jumpa waw. Baik, apa makna naqis? Dia tidak sempurna kerana Ha. Okey, sekarang ni bila kita kata dia tidak sempurna, adakah bila kata tidak sempurna tu tidak ada gunnah? ada Gunnah tu makna zahir makhraj nun tak ada, tapi dia punya sifat gunnah tu tetap ada. Okey. Tak ada. Okey, nak explanation lagi senang. Okey, pertama kita recap balik. Kita belajarkan makhraj huruf nun. Ingat tak kita belajar makhraj huruf nun? Makhraj huruf nun ada berapa? Ada 6 termasuk izlah. Makhraj. Makhraj dia. Ada 2. Daripada lisan dan juga daripada khaysyum. Kita makhraj huruf nun kita ada 2, satu di lidah, manakala satu lagi di hidung. Jadi 2, ingat 2. Bila kita baca nun mati jumpa waw dan juga nun mati sama ada nun mati jumpa waw ataupun nun mati jumpa ya, yang masuk dalam waw dan ya ni adalah makhraj mulut sahaja, makhraj lidah saja yang masuk ke dalam waw. Contoh bila kita baca famai, nampak lidah kita kat mana? Famai. Hujung lidah kita kat mana? Hujung lidah kita tak sentuh pun gusi. Hujung lidah kita tak sentuh pun gusi, duduk kat bawah. Dan kita jadi lekuk. Kita pergi ke makhraj huruf ya. Famai. Mulut kita, lidah kita setting dia kepada huruf ya. Nah, kalau hidung kita bunyi tak nun? Gunnah tu tetap berbunyi. Bunyi. Sebab apa? Satu, 2 makhraj untuk nun tadi, yang masuk dalam huruf ya ni hanyalah makhraj lidah sahaja yang masuk. Ada pun makhraj nun tak masuk, nampak? Tak masuk, duduk kat luar. Jadi bila duduk kat luar ni kena bunyi kan lah. Kena bunyilah, sebab tu kena bunyi famai ya'mal. Okey, apa jadi kalau dua-dua masuk? Idgham lah. Idgham kamil lah. Dia jadi macam mana? Macam dia? Bunyi macam mana? Famai. Bunyi dia famai ya'mal. Famai ya'mal. Macam huruf lin lah. Jadi macam bacaan Hamzah, macam khalaf. Famai ya'mal. Jadi masuk terus. Famai ya'mal. Tak ada langsung nun, hilang. Tapi bacaan kita kena buang. Kena yang masuk ya, lidah saja. Yang makhraj khaysyum jangan masuk. Lepas tu kena dengungkan dia. Jangan masuk. Ingat dah hari tu kita cerita pasal tak masuk. Habis pening semua orang. Apa benda lah ustaz ni? Ada makhraj masuk, makhraj tak masuk. Cerita dia, bila satu je makhraj yang masuk, tak masuk dua-dua, itulah bermakna tidak sempurna. Lepas tu makna dia tak sempurna. Sebab satu je makhraj yang masuk. Itu makhraj lidah saja yang masuk. Ada makhraj ni tak masuk. Sebab tu kita kata bila Maaf ya, kalau maknanya kalaulah kita nak nak komen, katakan kalau dia tidak buat gunnah tu, dia akan buat macam huruf lin lah, sebab waw dan ya tu sebab macam ya bersatu lah. Macam kita baca zurriyatun. Lebih kurang macam kita baca zurriyatun, aduun. Lebih kurang. Okey. Maka sekarang ni bila kita bahagikan dua ni, maknanya bila nun mati jumpa ya dan waw, idghamnya naqis, tak sempurna. Bila nun mati jumpa mim dan nun mati jumpa nun pula, idghamnya sempurna, masuk semua. Tapi kena ingat, tangan kanan saya ni adalah tangan yang mewakili gunnah. Semua kena dengung. Walaupun nun tak sempurna mati jumpa waw dengan ya, bukan erti tak sempurna tu tak sempurna dengung tu tak. Tak sempurna di sudut idgham. Kena ingat, yang tak sempurna tu idghamnya. Sebab makhraj yang masuk hanya satu. Ada satu lagi tertinggal tak masuk. Tetapi gunnahnya tetap sempurna. Gunnahnya kamilah. Gunnahnya sempurna. Begitu jugalah bila nun mati jumpa mim, nun mati jumpa dengan huruf nun. Okey, boleh sekarang ni? So, empat-empat huruf. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz punya penerangan mengenai dua makhraj tu sangat membantu. Keempat-empat huruf ni semuanya kena baca dengan dengung.
So lepas ni kalau mengaji kena buatlah dengung ni. Jangan kuranglah. Bila nampak je nun mati jumpa ya, nun mati jumpa waw, nun mati jumpa nun, nun mati jumpa mim, mesti kena dengung. Ingat balik huruf dia, ya waw, mim nun. Okey, baik. Pindah ke tangan kiri pula. Tangan kiri pula mewakili nun mati jumpa lam dan juga ra. Di mana tangan kiri mewakili kawasan tangan yang tidak gunnah. Ataupun kita panggil dia bila gunnah. Bila tu bermakna dia bila? Dengan tiada. Bila tu bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu tu bila larut malam tu atau bila. Bila tu bila gunnah, tanpa lah. Dengan tanpa, dengan tidak gunnah, tanpa gunnah. Kenapa kita kata dia tanpa gunnah? Siapa boleh beritahu? Kenapa kita nak kena sebut tanpa gunnah tu? Okeylah, saya buat satu analogi lain lah. Saya buat satu analogi lain. Apabila dal mati jumpa dengan ta. Dal mati jumpa ta. Ataupun okey, qad tabayyana. Kita akan baca qad tabayyana. Ada gunnah tak? Ya, ada. Tak ada. Boleh tak kita panggil dia idgham bila gunnah? Ya, ada. Kalau saya nak sebut, kalau saya nak tulis dalam jawapan qad tabayyana ni dia idgham, yang saya tulis idgham bila gunnah. Tepat tak jawapan tu? Ya, tidak tepat. Sebab dia tak ada unsur-unsur yang nak masuk tu ada gunnah. Sebab huruf dal bukan huruf gunnah pun. Contoh waw mati bertemu waw. Contohnya macam waw mati bertemu waw. Macam mana ayat dia? Asaw wa kanu awwazanuhum. Asaw wa kanu. Orang tulis idgham bila gunnah. Tak tepat. Sebab apa? Sebab huruf waw bukan huruf gunnah. Huruf gunnah ada dua je. Apa dia? Nun dan mim. Nun dan mim. Jadi sekarang ni cerita dia nun mati jumpa lam, nun mati jumpa ra. Yang mana huruf nun ni sepatutnya ada apa? Gunnah. Sepatutnya ada gunnah. Bila dah masuk dalam lam, bila dah masuk dalam ra dan masuk secara sempurna. Kamil lah. Masuk secara sempurna yang menatijahkan hilang terus nun ni. Tak ada langsung dah. Masuk habis. Masuk seluruhnya dalam nun, masuk seluruhnya dalam ra. Jadi bacaan dia nun tu dah hilang. Memang betul lah istilah tu. Kita kena kata idgham bila gunnah. Kena sebut bila gunnah. Sebab apa? Sebab asal usul nun tu memang ada gunnah. Bila kita nak menafikan gunnah dalam nun tu, kenapa nak nafikan? Sebab jumpa lam dan jumpa ra. Baru betul. Kalau idgham yang lain, tak payah panggil bila gunnah pun tak apa. Sebab bukan ada unsur gunnah pun. Kenapa kita nak letak ada unsur gunnah pada huruf dal, huruf ta, huruf waw, huruf lam? Tak betul. Yang ada gunnah adalah mim dan juga nun, dan nun lah especially bila jumpa lam, bila jumpa ra, sebab huruf gunnah bertemu dengan huruf lam dan ra. Jadi huruf lam dan ra sahajalah membuatkan nun dan lam, nun dan ra, nun dan lam masuk secara seluruhnya. Itu kata idgham kamil. Jadi dalam cerita kita ni ada 6 huruf semuanya. Okey. Baru kita tengok balik buku kita. Semua sekali ada 6 huruf. So 5 daripadanya adalah merupakan idgham mutaqaribain dan 1 adalah idgham mutamathilain. Tu bagi tahu saya, yang mana satu yang mutamathilain? Nun dengan nun. Nun bertemu nun. Nun bertemu nun. Ada orang kata nun bertemu nun. Yalah. Nun bertemu nun tu asal usul dia idgham mutamathilain lah. Tapi oleh kerana dia nun dan memang dia kena dengung. Sebab tu dia ada idgham bi gunnah. Mana mungkin tiba-tiba kita pergi buang gunnah pada nun? Tak boleh. Tak boleh buang. Hanya 2 syarat je nak buang gunnah dari nun ni. Pertama, idgham ke dalam lam. Kedua, idgham ke dalam ra. Itu pun, ni nak bagi tahu. Itu pun dalam riwayat Hafs yang kita baca sekarang. Kalau riwayat Hafs daripada bawah lagi daripada dia, tak kira. Dengung juga. Miladun. Mir rabbika. Bergegar-gegar hidung. Nak hidung. Nak dengung. Dia susah. Miladun tu mudah ni. Mir rabbika. Tak asyik tak jadi je. Itu pun masih ada. Ada Arab. Lorat Arab yang baca dengung. Bila nun mati jumpa ra, nun mati jumpa lam. Tak apa. Pedulikan yang tu dulu. Kita nak settlekan dulu. So sekarang ni dah berapa huruf dah kita kena ingat? Tadi 6. Sekarang ni 6 lagi. Dah berapa dah? 12 lah. Tadi izhar. Izhar semua dah ingat dah insya-Allah. Saya rasa izhar semua orang akan ingat lah. 6 huruf hamzah, ha, khawain.
pakai orang semua lah. Kemudian kita ada 6 huruf ni pula. Ya, waw, mim, nun, lam, ra. Tak kisah nak ikut yang Dr. Aiman bagi ni. Boleh. Nak yarmulun tu boleh. Nak sekali pun boleh. Nak 2 kali pun boleh. Ni dia punya. Dia tulis sini. Ya, waw, mim, nun. Yang merah ni semuanya adalah idgham bi gunnah. Manakala lam dan ra pula adalah mewakili bila gunnah. Bi gunnah, ma'al gunnah, benda yang sama saja. Jangan risau. Mungkin ada orang belajar sekolah dulu. Saya belajar idgham ma'al gunnah. Tiba-tiba buku ni kata idgham bi gunnah. Saya salah ke? Tak salah. Sama aja. Ma'al gunnah tu idgham sama, bersama dengan dengung. Kalau bi gunnah pula idgham dengan dengung. Sama. Benda yang hanya beza di sudut huruf saja. Okey, baik. Okey, setakat ni ada siapa yang tak jelas tentang idgham? So idgham bi gunnah ni, idgham ma'al gunnah ni, maksudnya idgham kat huruf nun ni, mostly lah 5 huruf daripadanya semua adalah mutaqaribain. Semua mutaqaribain. Nun dengan ra, makhraj dekat-dekat. Nun dengan lam, makhraj dekat-dekat. Makhraj lain-lain dekat-dekat. Nun dengan waw, ikutkan yalah, nak kata dekat sangat pun tidak. Nun hujung gusi, waw bibir. Jauh juga. Okey. Tapi dah orang Arab memang baca dengan idgham, maka kita kena follow dia idgham. Nun dengan ya, okeylah, boleh kata dekatlah, tengah lidah dengan hujung lidah. Boleh kata dekatlah. Masing-masing masih lagi dalam daerah lidah. Yang nun dengan waw tu paling tak logik kan. Satu daerah lidah, satu daerah bibir. Macam mana boleh pergi dengung? Tak logik ke bukan? Tapi dah orang Arab baca macam tu, kita follow lah. Okey. Nun dengan mim. Kenapa nun dengan mim boleh jadi idgham idgham kamil? Sifat dia sama. Sifat dia sama. Terima kasih. Sifat dia sama. Kat mana? Dia ada semua termasuk gunnah. Termasuk dengan bayi ni semua sama. Sama daripada awal semua sama. Dialah jahar, dialah bainiyah, dialah istifal, dialah infitah, dialah juga gunnah. Sama dari awal sifat dia. Maka that's why lah dia boleh masuk antara nun dan mim. Tapi kalau saya tanya balik satu soalan Cipu Mas. Kalau mim mati jumpa nun, contoh macam alimna. Izhar syafawi. Nampak? So, kalau macam tu pula kenapa tak boleh idgham? Nun mati jumpa mim boleh idgham. Apa hal pula mim mati jumpa nun tak boleh pula idgham? Tauqifi lah. Tauqifi. Boleh lah. Antara jawapan yang kita boleh guna setakat ni, sebab bibir kita dah tutup, tak boleh nak masuk kepada khusyum lagi dah. Alimna, tak boleh nak masuk. Sebab bibir, makhraj bibir tu dah sekat dia. Okey. Ustaz, tapi macam terfikir jugalah, kalau macam lam dengan ra dia dekat. Kenapa waw dengan ya tu? Dia kira bahawa, kenapa waw dengan ya? Sebab tu dia idgham, tapi dia naqis. Dia tak kamil. Adakah sebab waw ya dan waw sifat dia sama pula? Itu yang kadang-kadang terfikir. Waw dengan ya sifat dia sama. Lin lah. Lin. Dia semua sama masih. Tapi kenapa dia boleh masuk bawah idgham dalam walaupun dia naqis, kenapa? Itu. Okey, via tu. Saya boleh jawab. Terima je lah. Terima dulu. Cuma apa yang kita perlu buat sekarang ni adalah ingat huruf ni. Boleh semua orang ingat? Tadi huruf izhar ada 6. Sekarang huruf idgham pula juga ada 6, ya, wa, mim, nun, lam dan juga ra. Ni sebenarnya ditunjuk dekat sini. Aliyatul idgham bi gunnah ni, mekanisme ni. Kan ingat, telah dibincangkan bahawa makhraj huruf nun terbagi kepada 2, kan? Tadi saya sebut dah, lidah satu, hidung satu. Jadi bila keadaan bi gunnah ni, bunyi yang lidah ni bertukar kepada makhraj yang datang selepas nun, tak kisahlah nun ke apa, ya ke waw ke. Manakala bunyi gunnah kekal di hidung ni, kekal, dipanjangkan bersama bunyi huruf yang diidghamkan. Okey, maka menepanjangkan bunyi nun tu, walaupun bunyi gunnah tu tak masuk dalam ya pun, dia kekal kat hidung. Lepas tu dia jadi idgham dia bi gunnah pada waw dan juga ya. Tapi idgham dia naqis. Okey, baik. Min waliyin, mir rabbika, pendek. Okey, baik. Tanbih, perhatian. Muka surat 142. Adapun nun mati jumpa waw dan juga jumpa ya di dalam satu perkataan, okey, adapun nun mati jumpa waw dan juga ya di dalam satu perkataan, maka hukumnya digelar sebagai hukum izhar. Kita tak baca dengan idgham. Sebab apa? Dia dalam satu perkataan. Orang Arab tak baca dengan idgham. Orang Arab baca dengan izhar. Ada sebahagian buku tulis izhar mutlak.
Izhar mutlak. Yalah, kita kadang-kadang kita nak tahu juga kenapa yang bagi nama mutlak. Sebab yalah kalau izhar dia ada sebab. Izhar hakiki, izhar halqi ya. Izhar halqi izhar yang melibatkan huruf halqum. Izhar syafawi, izhar yang melibatkan huruf bibir. Yang ini nak izhar apa? Izhar mutlak, semata-mata izhar. Tapi kalau sebut izhar saja pun dah memadai. Tak perlu tambah pun tak apa, betul. Kalau sebut izhar saja pun dah betul. Maksudnya kena baca dengan jelaskan bunyi nun tu. Qin wan sin wan. Tak boleh macam siu, tak boleh. Dunya. Kena sampai ke hidung. Dunya. Kena ada bainiah. Bunya. Masing-masing kena jelaskan huruf nun. Okey, satu lagi. Dalam kita punya riwayat khas daripada Asim Syamikut Tariq Syatibiyah, huruf nun dalam perkataan Yasin dan juga nun awal surah Yasin dan awal surah Al-Qalam tidak dibaca dengan idgham. Artinya baca izhar lah. Yasin. Kalau sambung ada nun mati tu. Yasin. Ada nun mati. Kalau sambung dengan wal Quranil Hakim tu boleh tak? Boleh sambung. Tapi kena baca dengan izhar. Kena baca dengan izhar. Sama juga nun wal qalami wa ma yasturun. Nun tu. Ada nun mati dalam nun tu. Boleh tak nak idghamkan nun tu ke dalam nun tu? Bacaan kita, riwayat kita tak baca. Tapi dalam riwayat lain adalah baca Yasin wal Quranil Hakim. Yang lain ada. Bukanlah kita cerita apalah susah-susah nak pergi sambung. Dari kecil baca duk berhenti, apa mai ajak baca sambung pula. Bagi tahu je. Kalau sambung kita tak baca dengan idgham walaupun ada nun yang mati. Okey, baik. Sikit nak tambah. Okey, tentang nun mati ni, jumpa dengan okey, kalau kata huruf yang kamil, huruf-huruf yang kamil iaitulah nun, mim, lam dan ra, masing-masing kena ada tanda tasydid di atas huruf yang selepasnya. Itulah tu nun, huruf mim, huruf lam dan juga huruf ra. Manakala atas huruf nun pula kena kosongkan daripada sebarang tanda. Tak boleh ada tanda apa-apa atas nun. Atas huruf selepasnya kena ada sabdu. Itulah yang menunjukkan bahawa idgham itu kamil. Masuk secara seluruhnya dalam huruf yang kedua. Dan bukan kata idgham nun je. Idgham huruf lain pun. Idgham mutamatsilah, idgham mutajanisah yang mana kamil je. Atas huruf kedua mesti kena ada sabdu. Itu syarat dia. Baik. Manakala kalau kata tanwin pula, tanwin yang tak selari. Tadi siapa tanya tadi? Hajah apa tadi tanya? Kat mana pula tanda yang tak selari? Ni. Bila idgham pada pada huruf yang 6 tadi ni, pada huruf ikutkan semualah. Tapi huruf yang kita tengok dulu. Idgham kamil ni. Tanda dia tak selari. Cuma beza dia apa? Beza dia atas huruf kedua mesti kena ada tasydid. Mesti kena ada sabdu. Macam inilah. Nampak atas nun ada tanda sabdu, atas mim ada tanda sabdu, atas lam ada tanda sabdu dan atas ra kena ada sabdu. Yang kata tak selari ni macam inilah tak selari. Kalau kata baris bawah dia punya kasrah dia tu tak sama macam tadi. Izhar dia sama. Baris atas pula tanwin dia juga tak sama, tak selari, dia jarak sikit. Kalau kata dhammah pula, kalau tadi waw kecil dengan nun, ini dia guna waw 2 kali. Dia gandakan waw 2 kali. Waw kecil tu 2 kali. Okey. Ada orang kata 99. Tak mengapalah kalau itu cara yang dia faham. Okey, it's okay. Cuma nak bagi tahu ini bukan tanda untuk izhar. Ini adalah tanda untuk idgham. Baik. Manakala bagi idgham yang tak kamil, maksudnya naqis. Bagi idgham yang naqis pula, atas huruf nun mesti kena kosong daripada sebarang tanda, menunjukkan kata dia idgham, dan atas huruf selepasnya pula mesti juga tak ada sebarang tanda, melainkan baris sahaja. Contoh macam min dan waliyin. Min, waliyin, atas nun kosonglah, tak ada tanda. Tapi atas waw kena juga dibuang sebarang tanda. Tak boleh letak sabdu, tak boleh. Kena letak baris dia je. Kalau tak sabdu, dia jadi idgham kamil dah. Miu waliyin. Tak ada. Kita tak baca begitu. Kita kena baca miu waliyin wala nasir. Baca kena dengung. Begitu juga faman ya'mal, atas nun kosong dari sebarang tanda, dan atas huruf ya tidak ada tanda melainkan baris sahaja. Tanda idgham naqis ni kerana diikutkan dia sama macam tanda pada ikhfa, lebih kurang. Ikhfa pun sama juga nanti. Kita akan belajar nun sebelum dia, atas nun tu sendiri tak ada tanda, dan atas huruf selepas dia pula
tidak ada tanda melingkar baris, sama macam ikhfa. Tapi kita kena tahu huruf lah. Sekarang ni nak beza dia kat mana? Beza dia huruf. Sebab kita dah ingat dah. Ya, waw, mim, nun, lam, ra ni adalah huruf-huruf idgham. Okey. So sekarang semua orang, kalau sama juga tadi saya dah sebut dah, untuk tanwin pun sama. Dia pakai tanwin yang tak selari, cuma beza dia atas huruf lam, atas huruf waw dan juga huruf ya ni tidak ada tasydid. Okey, saya rasa satu je lagi kot saya boleh masuk. Nak ikhfa tak boleh dah. Kalau nak masuk ikhfa tu kena 2 jam. Okey, baik. Satu lagi kita nak belajar malam ni, iaitu yang berkaitan dengan iqlab. Iqlab. Diambil daripada perkataan al-qalb. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil qalb. Apa makna qalb? Siapa tahu? Apa makna qalb? Hati. Macam hati. Qalbun hati. Tukar. Kalau kalbun, kalbun. Kalau kalbun apa kalbun? Kalbun anjing. Anjing. Kaf dengan kaf kan anjing. Kan beza tu. Kalbun dengan qalbun. Qalbun ni hati. Okey ah. Kenapa bertukar aku kalbun, qalbun? Qalbun tu maknanya hati. Kenapa nama hati kita tu qalb? Senang berbolak-balik, senang bertukar. Betul tak? Senang berubah. Hati ni senang berubah. Kan? Tengok orang makan apa? Kan daripada rumah ni nak pergi kedai ni, nak makan ni. InsyaAllah nak pergi kedai ni nak makan roti tisu. Punyalah nak makan roti tisu. Harga-harga duk sebut ni. Roti tisu. Sampai kedai mamak, tengok kawan sebelah makan Maggi goreng. Macam sedap pula. Cerita pasal makan je, patutlah tak gurui sebelah. Okey, tengok kawan tu makan sedap. Habis tu roti tisu apa jadi? Tak apa, cancel dulu lah. Tahun depan pula roti tisu. Makan Maggi goreng dulu lah. Begitu senang ubah. Begitu senang ubah pendirian kan. Macam tu lah juga. Ni nak undi, bendera nak undi ni. Masuk dalam tu. Macam tak habis pula bendera ni lah tu. So, hati kita manusia ni senang berbolak-balik. Lepas tu Tuhan, Rasulullah SAW ajar kita satu doa. Apa dia doa tu? Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kita ni atas agama ni dan atas ketaatan ni. So makna iqlab tu sendiri, qalb tu sendiri adalah hati tu. Hati ni nak ceritanya senang berbolak-balik. Jadi perkataan yang sama kita ambil pada hukum tajwid ni, itulah namanya iqlab. Iqlab ni maksudnya bertukarlah, berubah. Apa yang nak diubah ni sekarang ni? Nak ubah huruf nun. Jadi apa? Nak ubah huruf nun kepada mim. Nak ubah nun tu, ubah terus. Definitely tukar terus. Nun tu jadi mim. Bila bertemu dengan huruf ba. Banyak ke nak kena ingat huruf ni? Tak, satu je. Berapa hari nak ambil masa nak ingat huruf ba ni? Mama, berapa hari nak ambil masa? Saya nak hafal huruf iqlab malam ni. Berapa lama tu? Tak tahu lah, seminggu kot. Satu huruf ba. Jadi kalau tadi 13 campur 1 jadi berapa belas? 13. 12 campur 1. Jadi 12 campur 1 jadi 13. 28 tolak 13? 15. Okay, ada lagi balance 15 huruf ikhfa kita nak belajar. Jadi insya-Allah kalau boleh ingat 13 huruf ni senang. 15 huruf lagi tu memang semuanya akan jadi ikhfa. Tak apalah, sekelun tu. Saya nak masuk sikit. So bila kita dah tukar nun tu jadi mim, maka hukum dia sepatutnya jadi apa? Dia menjadi ikhfa syafawi lah kalau. Ya, terima kasih. Dia jadi ikhfa syafawi lah. Apa sahaja yang ada dekat ikhfa syafawi tu main dah letak kat sini. Sama, sebab kita dah baca tukarkan bunyi tu kepada mim. Tapi adakah nun tu kita tukar kepada mim? Huruf nun tulisan tu tukar kepada mim? Tak. Boleh. Kita tak boleh tukar tulisan jadi mim. Sebab kalau tukar huruf tulisan tu jadi mim, makna dia berubah. Contohnya mim ba'di macam ni. Mim ba'di. Tetap kena tulis huruf nun. Kalau kita waqaf, tetap bunyi nun. Bila baca sambung, nun jumpa ba, maka kena tukar nun tu jadi mim. Dah bila tukar jadi mim, sifat mim lah. Yang tak boleh buka bibir, semua sifat mim lah. That's why lah hukum iqlab dengan ikhfa syafawi ni membawa hukum yang sama. Pengertian yang sama. Bibir pun kena rapat cara yang sama. Cerita metodologi yang di minggu lepas pun cerita yang sama. Bawa balik je lah. Benda yang sama. Sebab tu gambar pun gambar yang sama. Bawa lah bibir lukisan ni kat situ. Benda yang sama. Okey, cuma beza dia tetap kena tulis huruf nun dan
atas huruf nun tu kena letak mim ekor panjang. Macam ni lah. Mim ba'di kena letak mim ni ekor panjang atas nun ni. Sebab bila baca terus, kita nak kena tukar nun je jadi mim. Dalam bacaan je tau. Bukan dalam tulisan. Dalam sebutan je tukar jadi mim. Kalau sebut amburika, kena mim tu kena nun, bibir kena rapat. Baru boleh bunyi mim. Kalau bibir tak rapat, macam mana nak bunyi mim? Tak boleh. Ambihum, pun juga nun kena tukar jadi mim. Nak masuk ba, ambihum. That's why nama dia hukum ni iqlab. Kenapa? Kita nak tukar nun tu, tukar definitely tukarnya kepada huruf mim. Baik, bagi tanwin pula macam mana? Tanwin kita ada dua baris. Satu baris original, satu lagi baris tanwin. Yang mana yang baris tanwin yang kedua tu semua kena tukar ganti jadi huruf mim. Kalau kata baris bawah, yang satu baris ni adalah baris kasrah, satu lagi baris tanwin, tukar tanwin tu jadi mim ekor panjang juga. Kenapa saya kata ekor panjang? Sebab ada satu lagi mim ekornya pendek. Yang tu bukan iqlab. Yang tu waqaf lazim. Bagi orang tu tukar pula. Ni mim juga tapi ekor dia pendek. Tak, yang ekor pendek tu waqaf yang lazim. Ada pun iqlab ekornya panjang. Macam ni lah. Ingat mim ni ekornya panjang ke bawah. Jadi kalau kadang-kadang ada orang saya suka tanya, kalau contoh kan, biasanya dekat surah-surah akhir lah. Kalau contoh orang tengok surah Quran ni dekat surah-surah akhir macam ni kan. Kita tanya saja orang-orang kan. Kita tanya kenapa? Macam ni kan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bawah tu ada mim, nampak tak? Ada mim panjang-panjang ni. Kenapa ada mim panjang ni? Oh, berpeluh-peluh aja Pak. Sebab dia baca wasal bertemu dengan bismillah. Sebab kalau dia asalnya tanwin baris dua bawah lah. Kasrah dua bawah. Jadi bila wasal seberang sana, bawah ni lah, jumpa bismillah ni, ba ni, bismillah. Sebab kita harus baca wasal dengan bismillah. Maka makulim bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu ada mim kecil bawah ni. Okey, sebab dalam Quran kita ni semua ayat boleh disambung. Kecuali satu je ayat tak boleh sambung. Ayat apa? Cepat. Pukul 10 dah ni. Yang kita baca saktah ke? Kalau antara... Dah kira sambung jugalah maksudnya. Tak tahu kira saktah ni. Ada sambung. Satu ayat je. Tak boleh sambung. Surah At-Taubah. Taubah dengan baca. Boleh sambung. Saktah lah tadi. Taubah boleh sambung. Daripada An-Nas ke Al-Fatihah ke? Betul lah. Minal jinnati wan nas. Nak sambung apa? Nak sambung dengan orang khatam. Dah, minal jinnati wan nas. Dah, orang tak ada. Orang tak sambung minal jinnati wan nas dengan surah Fatihah. Surah Fatihah awal surah dan last sekali. So satu je surah yang satu je ayat orang tak boleh baca sambung. Yang lain semua boleh baca sambung. So cerita dia. Okey, balik kepada cerita iqlab tadi. So iqlab ni hukum dia mesti kena ada huruf mim yang ekornya panjang. Tu syarat dia. Kadang kita cerita pasal ekor orang kata orang tegur pula ekor apa benda. Ekor tu ekor mim tu lah panjang ke bawah. Okey. Baik. InsyaAllah minggu depan kita akan sama-sama belajar tentang ikhfa. Ikhfa ni dia punya cabaran, dia mencabar sikit. Jadi kena datang dengan hati yang tenang, fikiran yang lapang, dan makan siap-siap sebelum belajar untuk minggu depan. Okey, saya rasa cukuplah cakap ni dulu. Okey, untuk hari ni dan untuk malam ni kita belajar izhar, kita belajar idgham dan kita belajar iqlab. Jadi saya harap sebelum nak masuk minggu depan, sekurang-kurangnya bukan kesuruh hafal huruf ikhfa tak payah hafal. Ingat je huruf yang ni kita belajar malam ni. Ikhfa tu tak payah hafal tak apa. Saya pun tak hafal. So dengan cara saya ingat yang 13 huruf ni, automatik yang 15 huruf tu semua ikhfa belaka. Kan orang kata apa? Hafal yang sikit untuk ingat yang banyak. Hafal yang sikit lah, kenapa nak hafal yang banyak? Ingat yang sikit tak? Kita hafal yang sikit ni. Supaya senang. Yang banyak tu automatik jadi huruf ikhfa. Okey, satu je soalan saya nak buka kalau ada. Semua orang takut dah soal. Tak apalah. Tak payah soal lagi baiklah. Okey, insya-Allah kita jumpa saja di minggu hadapan. Terima kasih banyak-banyak semua yang hadir pada malam ni. Jazakumullah khairal jazak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tabarrukna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la yattabi'una shaqiyyan wa la mafrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih banyak-banyak semua. Aku minta maaf. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.